كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Kampus Siglap pada pagi ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Dan sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita Ad-Da'wa Ad-Dawa pada pagi ini. Baik, alhamdulillah ramai teman-teman yang sudah berada di ruangan Facebook kita pada pagi ini, dan dari awal kita lihat tadi ramai yang telah memberikan salam. Masalahnya admin ni dia dah keluarkan dulu sebelum saya baca. Admin kejap ya, sabar-sabar dulu admin. Tunggu saya baca nanti keluarkan. Dia dah keluarkan satu-satu. Ay aduh, sabar-sabar dulu.
Pertama tadi siapa ya? Awal tadi Liza telah bersama dengan kita. Okey, Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman online. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Liza. Terima kasih kerana bersama dengan kita pada pagi ini. Begitu juga dengan temannya Kak Nur Kamaria. Assalamualaikum Ustazah, admin dan sahabat-sahabat. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Nur. Dan selamat pagi. Kita ada Kak Aisyah juga di sana. Assalamualaikum Ustazah dan jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Aisyah. Alhamdulillah. Thank you so much admin for this FB live. Ana juga dengan kita. Assalamualaikum Ustazah dan sisters. Okay. Sisters lain macam dia punya ni ucapannya sisters. Okay. Boleh juga tak apa. Yang penting kita semua berada dalam keadaan yang bercahaya-cahaya lah. Ramai yang memberikan matahari daripada saya pada pagi ini. Cik Salimah pun ada. Cik Salimah. Okey, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi Cik Salimah. Macam dah lama tak nampak Cik Salimah dekat Facebook MKS. Oh, Cik Salimah cuti, lupa. Cik Salimah, saya belum holiday, dia dah holiday. Okey, kita ada Hajar Rashidah juga. Assalamualaikum Ustazah dan semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Hajar Rashidah. Kak Joharah kita, Kak Zahira, okey. Siapa lagi? Ada Nadia juga di situ. Mana tadi? Oh, semualah yang sama Cik Razia kita. Okey, Cik Razia. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat semua. Waalaikumsalam Cik Razia. Mudah-mudahan Cik Razia sudah semakin sembuh di rumah yang sedang berehat. InsyaAllah ya Cik Razia, nanti Cik Ya kita mudah-mudahan nanti bila Cik Ya dah sembuh, jangan lupa datang kuliah, jangan lupa datang kuliah secara fizikal di tempat lain lah ya, bukan di sini insyaAllah. Okey baik muslimah yang saya kasihi semuanya, kita pada pagi ini akan membincangkan topik di muka surat yang keberapa, sila letakkan di ruangan komen, jadi admin saya dapat keluarkan jawapan anda. Hari ini buka surat ke berapa? Kak Noh, Liza, Kak Zah, semualah. Nadia, Cik Salimah. Muka surat 294, point D. Masya Allah. Okey, Cik Salimah, terima kasih. Liza, muka surat 284, Ustazah. Kenapa pagi ni macam nak terbatuk banyak kan? Sebentar ya, sebentar. Kejap. Sebentar. Okey, kembali kita bersama dengan saya. Kita ada siapa? Liza. Okey, Liza dia kata muka surat 284. Okey, yang lain pun Ana 284. Kak Aisyah 284. Kak Zah sama. Okey, yang lain tu sama. Okey, ya Allah dah start akak boleh tengok belah atas. Boleh tengok belah atas? Macam mana tu? Okey, tak apa Kak Mas. Ya, tak apa. Saya tak faham, sorry. Siap Dr. Kicap. Alhamdulillah. Pagi ni Kak Mas berkesempatan dengan kita. Okey, baik. Muka surat 284.
Di poin yang D, jadi kita ada 2 muka surat ya di sini Muslimah. Sebentar, mana slide saya, admin? Paparkan, baik. Besarkan wajah saya. Terima kasih. Okey. Uh, Perbincangan kita berada di poin yang D. Poin D, sebagaimana biasanya lah, jika siapa yang memiliki cetakan yang sama dengan kitab saya, kita berada di muka surat 298. Jika tidak, kita berada di muka surat 284. Sebagaimana majoriti teman-teman kita kan yang berada di sini. Okey, seperti Liza, Kak Aisyah, Kak Zah kan. Rasanya Kak Mas pun sama jugalah di situ. Zahira, Zahira juga. Baik, jadi kita ada 2 muka surat, sama ada 284 atau 294. Yang penting pada pagi ini kita akan masuk pada perbincangan D, syirik dalam ibadah. Syirik dalam ibadah. Okey, poin kita yang D, syirik dalam ibadah. Sebelum itu, muslimah semuanya, masih ingat lagi tak perbincangan kita di sesi-sesi yang lepas? Kita ada bahagikan syirik kepada berapa bahagian? Sebelum saya masuk pada perbincangan ini, syirik ada berapa jenis yang kita dah bincangkan pada 2 sesi yang sebelumnya? Ingat tak? Kak Aisyah, syirik ada berapa jenis? Okay, Zahira, ingat Zahira? Letakkan di ruangan komen. Syirik ada berapa jenis? 2 jenis, betul Liza. Apakah ia? Ada 2 jenis, betul. Oh, betul-betul. Ini dia tanya. Kita tanya ada berapa jenis? Ada 2. Okey, 2. Apakah ia? Sebutkan. Betul Zahira, ada 2 jenis. Okey. Kak Aisyah, semua berikan jawapan yang tepat. Okey, kita ada 2 jenis syirik yang telah kita bincangkan. Apakah ia? Yang pertama, ringkas saja. Syirik besar dan syirik kecil. Belum masuk lagi, macam mana sebut namanya? Farah Rosa. Belum masuk lagi Rosa? Kita belum masuk lagi pada perbincangan itu. Ta'til. Syirik ta'til, syirik kaum yang menjadikan Tuhan, syirik kaum yang menjadikan Tuhan lain bersama Allah. Okey. Dia tak ingat ni. Syirik, macam ni. Cuba lihat muka surat berapa ya? Saya 291. Kita dah bincangkan pada beberapa sesi yang lepas, syirik ni terbagi kepada 2 jenis. Syirik yang berkaitan dengan zat Allah, syirik yang berkaitan dengan ibadah. Jumpa tak? Di mana syirik yang pertama, okey, syirik yang pertama, syirik berkaitan dengan zat Allah terbahagi kepada 2, iaitu syirik ta'til. Ni baru betul. Okey. Syiriknya ada 2 jenis. Jenis yang pertama, syirik yang berkaitan dengan zat Allah. Syirik jenis yang kedua, syirik yang berkaitan dengan ibadah. Kemudian pada minggu lepas kita bincangkan tentang syirik ta'til. Okey, yang berkaitan dengan syirik jenis yang pertama, iaitu syirik berkaitan dengan syirik zat. Kemudian kita bincangkan juga syirik yang dilakukan di mana mereka menjadikan ilah sembahan yang lain bersama dengan Allah, walaupun dia tidak menafikan nama-nama dan sifat Allah. Jadi perbincangan yang lepas berkaitan dengan syirik jenis yang pertama, iaitu syirik berkaitan dengan zat Allah. Pada pagi ini kita akan masuk, okey, jumpa page 281. Betul lah, saya 291, okey, sana 281. Jadi maksud saya tadi, syirik ada 2 jenis, ialah berkaitan dengan zat, berkaitan dengan ibadah. Okey, muamalah dan ibadah. Jadi pada minggu lepas kita bincangkan berkaitan dengan syirik jenis yang pertama, berkaitan dengan zat, di mana ada 2 pembahagiannya, iaitu pertama, susah. Kalau ada orang kat depan senang tanya boleh keluar suara. Ni macam seolah-olah ada orang kat depan tapi tak keluar suara. Okey, syirik yang pertama berkaitan dengan syirik ta'til dan yang kedua berkaitan dengan syirik yang
yang berkaitan dengan yang menjadikan ilah lain bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun di situ orang tersebut dia percaya kepada nama-nama Allah dan juga percaya kepada sifat-sifat Allah. Okey, baik, itu dah settle. Kita dah selesai. Kita letak tepi dulu. Jangan tinggalkan tapi letak tepi dulu. Pagi ini kita masuk kepada jenis yang kedua, iaitu syirik berkaitan dengan ibadah. Okey, syirik berkaitan dengan ibadah. Baik, dijelaskan kepada kita. Betul Kak Aisyah. Syirik berkaitan dengan ibadah ini begini. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dijelaskan begini ya Muslimah. Adapun dalam ibadah, syirik dalam ibadah, maka perkaranya lebih ringan. Syirik berkaitan dengan ibadah dilihat sebagai syirik yang lebih ringan jika kita ingin bandingkan dengan syirik yang berkaitan dengan zat Allah. Okey, rasanya faham ya di situ? Lebih ringan dan lebih tersembunyi. Di mana kita tak berapa nak perasan sangat. Kita tak berapa nak tahu sangat kan, adakah kita ada buat syirik ataupun tidak. Dia tak perasan. Dia lihat lebih ringan dan lebih tersembunyi. Dibandingkan dengan syirik di atas. Syirik di atas tu maksudnya syirik yang berkaitan dengan zat Allah. Iaitu syirik ta'til dan syirik yang dilakukan oleh kaum yang menjadikan Tuhan yang lain bersama Allah itu yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Siapa yang terlepas boleh lihat rakaman kita pada perbincangan di topik yang lepas tentang syirik pada bahagian pada jenis yang pertama. Di pagi ini syirik pada jenis yang kedua berkaitan dengan ibadah, ia dilihat sebagai syirik yang lebih ringan. Okey, lebih ringan dan lebih tersembunyi. Di mana dia kata kerana kenapa? Kenapa kita melihat ia sebagai syirik yang lebih ringan dan lebih tersembunyi? Kerana ia lahir ataupun ia dilakukan dari orang yang meyakini la ilaha illallah. Si pelaku yang melakukan syirik jenis kedua ini, dia adalah orang yang meyakini la ilaha illallah. Sebab tu kita tak perasan sangat. Ataupun kalau kita lah yang melakukannya, kita tak perasan. Ini adalah syirik yang telah dilakukan dalam kehidupan kita. Baik, seterusnya dia kata, orang ini dia meyakini la ilaha illallah, bahawa tidak ada yang mendatangkan bahaya dan manfaat serta menahan dan memberi kecuali Allah. Jadi orang yang melakukan syirik jenis yang kedua berkaitan ibadah ini, dia adalah orang yang meyakini tentang la ilaha illallah. Bukan itu sahaja. Orang yang melakukan syirik jenis kedua ini juga, dia adalah insan yang mana meyakini mudarat, manfaat, tidak ada yang boleh mendatangkannya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia tak perasan yang dia ada melakukan kesyirikan. Tetapi di sini dia kata, tetapi pelakunya tidak mengkhususkan Allah dalam muamalah dan ibadah kepadanya. Cuma masalahnya sekarang, isunya dalam syirik ibadah ini, syirik dalam peribadatan ini, si pelaku dia walaupun dia adalah orang yang meyakini tentang Allah itulah yang memberikan manfaat dan mudarat. Tetapi dalam isu muamalahnya, iaitu apa yang dia lakukan, tindakan dalam kehidupan dia, serta ibadahnya itu, dia lakukan ada yang dikhususkan untuk Allah, ada yang dikhususkan untuk selain Allah. Bagaimanakah itu? Kita baca seterusnya. Okey, dia kata di sini, pelakunya tidak mengkhususkan Allah dalam muamalah dan ibadah kepadanya. Di mana terkadang dia beramal untuk dirinya, mencari dunia, pangkat, jawatan dan kedudukan di sisi manusia. Okey, so yang kita faham sekarang ini, apa pun yang kita nak buat dalam kehidupan kita, terutamanya berkaitan dengan ibadah, ia perlu dikhususkan hanya untuk Allah. Tidak boleh kita buat sebab nak cari nama, contoh. Okey. Tak boleh kita buat amal ibadah kita kerana kita nak orang puji kita bagus.
Tidak boleh kita buat amal ibadah kita supaya orang suka kita. Okay, mencari. Ini kita panggil sebagai mencari dunia, mencari kedudukan, nak attract mata orang pandang kita, nak supaya orang lihat kita, nak supaya orang puji kita, supaya kita dapat pangkat contohnya ataupun kita dapat kedudukan di sisi manusia. Jadi ini kita panggil sebagai syirik. Kerana kita melakukan amal ibadah itu bukan kerana Allah. Baik, seterusnya kita lihat. Sebahagian, di mana dia kata, sebahagian amal dan usahanya ditujukan untuk Allah. Kalaulah begitu situasinya, sebahagian dari amal dan usaha yang kita lakukan ditujukan untuk Allah. Sedangkan sebahagian lainnya ditujukan untuk dirinya, hawa nafsunya, syaitan dan para makhluk. Kita lihat begini muslimah. Ada kalanya kita melakukan satu amal ibadah itu betul-betul kerana Allah. Ada kalanya. Ada situasi, ada waktu, okay, kita buat amal ibadah ini memang kerana Allah. Tetapi mungkin ada masanya kita melakukan ia kerana manusia. Kerana nak mendapatkan nama. Kerana tadi kan kita nak mendapatkan kedudukan, okay, jawatan. Contoh, saya bagi satu situasi di mana boleh menggabungkan kedua-duanya sekali. Kita membaca Al-Quran contoh muslimah. Okey, biasanya lah kita orang perempuan kita baca Quran kan. Sedap orang perempuan ni kalau baca Quran. Siap dia berteranum kan. Taranum tak apa, jangan taranum. Okey. Taranum. Taranum. Dia siap bertaranum. Masya-Allah. Okey, semua makam taranum tu lah dia expert. Baca Al-Quran itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baca Al-Quran dengan penuh penghayatan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Bila ada orang yang mula datang, mula melihat, duduk di sebelah dia, niatnya dah berubah. Kan? Di sini kan, bila dia baca Quran, dalam keadaan yang ada orang datang, bukan saya kata semua orang begitu ya, tapi ini contohnya sahaja yang saya berikan. Okey, mungkin ada orang dia begitu. Bila dia lihat dah ada mula orang datang, tertarik dengan pembacaan dia, suka dengan cara dia membaca kerana kemerduan suara dia yang asalnya tadi perbuatannya yang dia lakukan kerana Allah sudah berubah. Okey, sudah berubah. Bagaimana? Ketika baca sesuatu, pujilah, kenapa tak puji aku baca sedap, cakaplah sedap, cakaplah sedap. Macam tu kan. Cakaplah sedap kan. Okey, puji lagi macam tu. Dalam hati dia menginginkan hal tersebut. Okey, dalam hatinya menginginkan hal tersebut supaya orang puji, orang suka, supaya orang kata, sedapnya suara kau Sakinah, bacalah lagi Sakinah. Itu yang kita nak dengar. Bila jadi sedemikian, bermakna daripada asalnya, niat bacaan itu adalah kerana Allah. Tapi kerana bila orang dah mula dengar, orang mula suka, orang mula rasa um, terpegun, orang mula puji, mula ramai orang duduk dengan kita waktu tu, kita dah berubah niatnya. Jadi ini dipanggil sebagai syirik juga. Di mana Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan bahawa demikianlah kondisi majoriti manusia, ada ramai orang yang begitu keadaannya. Asalnya buat perkara ini kerana Allah. Tapi kemudian akhirnya niat itu lama kelamaan dia berubah. Oleh kerana adanya faktor luaran tu tadilah yang datang. Manusia yang datang duduk, manusia mula suka, puji, angkat, kan? Kita pun dah mula terangkat. Oh, kita suka. Niat tu dah berubah kerana nak mencari pujian dan pandangan manusia. Maka sebab itu di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dia datangkan kepada kita dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang terdapat dalam kitab kita ini adalah riwayat yang dhaif. Okey, hadis yang terdapat dalam kitab kita ini riwayatnya adalah riwayat yang dhaif. Sebab itu saya tak datangkan dalam slide saya. Namun di sana ada riwayat yang sahih, riwayat yang disebutkan sebagai hasan, yang boleh menguatkan jalan cerita dan juga yang boleh kita panggil menyelamatkan hadis yang terdapat dalam kitab kita di sini. Kerana kalau kita lihat pada nota kaki pun di situ kan, daripada muka surat 294
nota kaki nombor 3 ya. Saya tahu muka surat saya berbeza. Nota kaki nombor 3 di situ menjelaskan dengan panjang lebar tentang kedaifan hadis ini. Okay, nanti muslimah semuanya boleh baca ya tentang kedaifan hadis ini. Tetapi bagi saya maknanya dan jalan cerita itu adalah baik. Dan bila dilihat semula, mungkin di situ ada cara untuk kita beramal dengan hadis ini. Jadi setelah kita buat beberapa penelitian, dapati bahawa hadis ini masih lagi boleh diselamatkan. Di mana ada riwayat yang lain dengan jalan cerita yang lain, dengan perawi yang lain, menunjukkan bahawa hadis ini boleh dinaikkan kepada hasan li ghairi. Okey, so tak ada masalah. Cuma saya akan baca terlebih dahulu hadis dalam kitab kita. Kita explain dulu, kemudian nanti saya datangkan hadis yang lebih sahih daripada sudut beriwayatannya untuk menguatkan. Baik, dalam kitab kita di sini, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah didatangkan kepada kita dengan sebuah hadis di mana menunjukkan tentang kesyirikan yang tersembunyi tersebut. Okey, dalam hadis ini konten hadisnya menunjukkan kepada kita bahawa Nabi SAW memberikan peringatan kepada umat baginda tentang syirik ini. Nabi SAW bersabda, "Asyirku fi hazihil ummah akhfa min dabibin namlah." Nabi kata syirik dalam umat ini lebih tersembunyi daripada rayapan semut. Semut ni dia kecil kan? Kita ambil semut yang halus lah. Kita tak perasan semut itu dia ada di atas meja kita. Kalau kita nampak ada macam seolah-olah ada benda yang bergerak, baru kita tengok betul-betul. Ini dipanggil sebagai sesuatu yang tersembunyi. Okey, semut tu begitu. Tak perasan pun ada seekor. Yang seekor lah ya, kalau banyak tu memang perasan lah. Tapi kalau ia seekor semut yang ada di atas meja kita, kita memang tak perasan kewujudan semut itu yang sedang merayap-rayap di atas meja ni. Kita pun buat dono lah, tak tahu kan semut tu ada. Tapi bila kita nampak dia dah mula jalan kat depan laptop kita kan contoh ataupun atas kitab ni, rupanya ada semut. Barulah kita perasan semut itu dah lama sebenarnya duduk dekat berjalan merayap atas meja kita, barulah kita tepis dia. Di sini Nabi kata apa? Syirik pada umat baginda begitulah keadaannya. Bahkan ianya lebih tersembunyi. Lebih kita tak perasan. Kalau semut tadi kita tak perasan, dia merayap di atas meja, syirik lagilah, lebih-lebih lagi kita tak perasan. Ia ada dalam diri kita. Lalu, di kalangan para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Ya, di kalangan para sahabat, bila mereka dengar syirik pada umat Nabi ini lebih kecil ataupun lebih tersembunyi daripada rayapan semut itu, semut yang merayap ni, mereka jadi risau. Okay? Orang tak kita lah. Saya tak tahu muslimah-muslimah yang mendengar hadis ini risau ataupun tidak. Kalau ada risau, betul lah keimanan itu mantap dalam diri. Okay? Jadi kita risau. Macam mana Sebab kita takut kita terbuat syirik tu dan kita tak perasan syirik tu ada dalam diri kita. Dan kita dah buat lama rupanya syirik ini. Jadi takut kan? Sebab apa? Kita tidak mahu amalan kita terhapus. Orang yang melakukan amalan-amalan syirik, perbuatan-perbuatan syirik, segala amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sia-sia amal ibadahnya. Jadi di kalangan para sahabat, mereka ni rasa risau, bimbang. Lalu mereka tanya kepada Nabi SAW. Mereka kata begini, qalu kaifa nanju minhu ya Rasulullah. Okay, ya Rasulullah, bagaimana kami dapat menyelamatkan diri kami daripada perkara syirik yang tersembunyi itu tadi, yang lebih tersembunyi daripada semut yang merayap. Jadi Nabi SAW kata kepada mereka, kepada para sahabat ini, Nabi ajarkan kepada mereka dengan doa. Okay? Doa yang mana perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai shield ataupun kita kata sebagai nak cakap tangkal sebagai penghadang untuk kita ini sebagai hamba Allah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi kata kepada mereka, "Qul, bacalah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika
wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Okey, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Pertama di situ, wa astaghfiruka lima la a'lamu. Maknanya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dan aku mengetahui. Ini yang tadi kita kata, orang itu dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia beriman bahawa Allah itulah yang boleh memberikan manfaat, Allah lah yang boleh menolak segala mudarat kepada seseorang hamba. Dalam keadaan yang sedemikian, dia tetap melakukan perkara-perkara yang syirik. Cuma di sini, apakah yang dimaksudkan dengan wa ana a'lamu? Sedangkan saya mengetahui tentang syirik itu. Baik, di dalam kitab-kitab syarah menyebutkan bahawa maksud an usyrika bika wa ana a'lamu, aku ini berlindung kepada engkau dari menyekutukan engkau wahai Allah dalam keadaan yang mana aku mengetahui. Maknanya ialah anna fi amali riya. Maknanya kita buat amal ibadah itu ialah memang kerana Allah. Tetapi yang kita tahu kita buat itu kerana Allah. Tetapi ketika kita buat amal ibadah tersebut, kita ada meletakkan rasa riak dalam amal ibadah itu. Ini yang kita panggil ia sebagai amal ibadah yang kita tahu kita kena buat ia kerana Allah. Ya, kita tahu tau. Kita kena buat ia kerana Allah. Tetapi kita tahu kita ada buat perkara syirik dalam amal ibadah itu. Bagaimana kita tahu? Sebab kita buat memang niatnya kerana nak mendapatkan perhatian orang ramai. Begitu keadaannya. Okey, saya harap faham ya tentang isi kandungan doa ini. Iaitu wa ana a'lamu. Di mana saya mengetahui bahawa amalan saya ada riak. Yang pada amalan itu memang tak ada keikhlasan. Memang saya buat kerana nak mendapatkan perhatian manusia. Memang saya buat amalan itu memang kerana saya nak like, orang follow saya. Macam tu kan. Sebab saya nak orang semua nampak saya buat yang saya wujud di media sosial lah. Begitu keadaannya. Bila begitulah situasinya, maknanya kita tahu. Kita sedar kenapa kita buat amalan tersebut. Jadi sebab itu di sini doanya berbunyi, aku memohon kepada engkau ya Allah agar engkau lindungi aku daripada perbuatan syirik di mana aku mengetahui tentang perbuatan itu. Dan juga wa astaghfiruka. Pada doa yang bahagian akhir ini, Nabi ajarkan kepada para sahabat baca ini wa astaghfiruka lima la a'lamu, dan aku memohon keampunanmu terhadap perkara yang tidak aku ketahui. Maknanya di sini, aku mohon kepada engkau, waghfirli ma la aqsudu mimma yufsidu amali wa ikhlasa. Di mana aku mohon kepada engkau, ya Allah, ampunkanlah aku pada amalan-amalan yang mana aku tak maksudkan untuk melakukan kesyirikan. Maknanya aku tak maksudkan untuk melakukan satu perbuatan di mana adanya riak dalamnya. Dan aku juga tak maksudkan untuk lakukan perbuatan yang mana tidak ada keikhlasan pada amalan itu. Okey, so dua-dua keadaan ini sama ada kita memaksudkannya ataupun kita tidak memaksudkannya itu tadi. Iaitu sama ada kita perasan kita buat riak ataupun kita tak perasan kita buat riak, kedua-duanya ini perlu kita minta kepada Allah agar Allah lindungi kita dan agar Allah ampuni kita. Okey, sebab itu di sini Nabi SAW ajar kepada para sahabat, minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita dengan perlindungan, agar Allah Subhanahu Wa Taala ampuni kita. Bila setiap hari yang muslimah kita minta kepada Allah dengan hal ini, mudah-mudahan ianya menjadi peringatan untuk diri kita. Aku ni setiap hari minta kepada Allah agar Allah lindungi aku daripada perbuatan-perbuatan syirik yang aku tahu dan aku tak tahu, dan aku mohon kepada Allah supaya Allah ampuni aku. Tapi kalau aku buat juga apa hal? Macam tu keadaannya kan. Kalau kita dah hari-hari minta tolong pada orang, kita minta tolong kepada orang, saya bagi satu contoh ya, jangan samakan ia daripada Allah. Saya tak samakan ia dengan Allah. Cuma saya nak berikan dengan satu contoh. Kita kalau setiap hari kita duduk dengan seseorang, kemudian kita belajar dengan dia, contoh, belajar dengan saya contoh setiap hari kita belajar dengan saya, kemudian belajar dengan ustazah kan. Hari-hari dengar ustazah nasihat itu, hari-hari kan kita dengar. Tapi kita buat juga apa yang saya larang. Contohnya apa yang saya sebutkan dalam Al-Quran, apa yang saya sebutkan dalam hadis, yang sebenarnya itu perkara yang dilarang. Tapi kita masih lagi buat. Macam mana tu?
Macam mana tu? Boleh fikir tak? Keadaan tu kan. Saya kata ini dosa jangan buat, ini haram Allah kata jangan buat, ini Nabi tak buat jangan buat contohnya kan. Ini perkara-perkara yang tak seharusnya kita lakukan, jangan kita lakukan kerana tak ada dalam agama dan sebagainya. Tapi kita masih lagi buat. So mana stand kita dekat situ? Kita mesti terfikir. Betul tak? Kalau tak terfikir saya tak tahu macam mana. Tanya pada diri kita, Ustazah Sakinah selalu cakap gini kan, Ustazah Sakinah selalu cakap kalau gini mesti kena ada hadis, ini mesti kena ada dalil kan, kita nak buat apa kena buat. Maknanya yang biasa belajar dengan saya, dia dah memahami situasi itu ataupun satu lifestyle yang mana dalam amal ibadah ini, ia mesti ada dalil. Kita nak buat, contoh, ada orang ajar kita perkara syirik, saya katakan. Tapi mana dalilnya? Kita tak tahu itu syirik ke tidak lah, contoh kan. Kita terfikir kan, ni nak buat ni syirik ke tidak perkara ni salah ke tak kan? Ni padahal ia berkaitan dengan ibadah tau tadi. Sebab kita sedang bincangkan yang muslimah, syirik dalam ibadah. Ni berkaitan dengan ibadah ni, syirik ke tak? Takutnya nak buat. Kita akan rasa sedemikian. Kerana apa? Kita dah hari-hari kita belajar tentang perkara ini. Sama juga dalam hal ini. Kalau kita dah hari-hari minta kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita minta supaya Allah lindungi kita, tapi kalau kita masih buat lagi, macam mana? Nampak tak? Sebab itu Nabi perintahkan kepada kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah supaya ia menjadi peringatan untuk diri kita juga agar kita hindari perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam amal ibadah kita sama ada kita perasan ataupun tidak. Okey, baik, ini tadi kan yang saya kata ini adalah hadis yang dalam kitab di mana hadis ini memiliki riwayat yang dhaif. Kalau kita nak rujuk kepada riwayat yang lebih sahih, maknanya yang bolehlah kita terima kan. Riwayat ini adalah riwayat yang mana Nabi sebutkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an. Okey, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Nabi kata apa? Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, li syirki fikum akhfa min dabibin namli. Pada diri kalian ada syirik yang ianya lebih halus, lebih tersembunyi daripada semut yang merayap. Wallazi nafsi biyadih. Dan Nabi bersumpah. Okay? Dan dengan nama Allah, maknanya dengan Allah yang mana diri aku berada di tangannya. Lasyirku akhfa min dabibin nabli. Syirik itu benar-benar ianya lebih halus, lebih tersembunyi daripada rayapan seekor semut. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathir. Jadi Nabi kata kepada Abu Bakar, hendakkah engkau aku tunjukkan kepada engkau dengan sesuatu yang mana jika engkau melakukannya, ianya boleh menghapuskan kesyirikan itu yang lebih halus daripada semut itu tadi, tidak kira sama ada sikit ataupun banyak. Okey? Nabi menggunakan perkataan qalilu wa kathiru. Tidak kira sama ada ianya boleh menghapuskan sikit ataupun banyak. Kita kata ginilah, kalau tak dapat banyak, sikit pun jadilah. Macam tu kan? Sikit pun jadilah. Ia boleh dihapuskan. Baik. Jadi Nabi ajarkan kepada Abu Bakar dengan doa ini. Doanya sama. Kul, Nabi kata kepada dia, wahai Abu Bakar, kau bacalah. Kul, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Nabi ajarkan doa ini kepada Abu Bakar. Riwayat itu adalah riwayat yang hasan li ghairi. Bahkan ada di kalangan para ulama yang mengatakan hadisnya adalah berada pada status hadis yang sahih. Jadi bila kita ada dua riwayat ini, ia menguatkan apa yang terdapat dalam kitab sehingga doa ini bagi saya tidak menjadi masalah untuk diamalkan. Okey? Tidak menjadi masalah untuk diamalkan. Dipersilakan untuk hafal, dipersilakan untuk disebarkan dan dipersilakan untuk kita baca setiap hari kerana doanya adalah doa yang baik yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar untuk dibaca demi menghalang diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan syirik yang kita sendiri tidak perasan. Dan kalaulah kita ni ada terbuat perkara syirik itu, kita minta kepada Allah, Ya Allah, Engkau ampunilah aku di atas perbuatan syirik yang aku tak perasan yang telah aku lakukan. Okey, baik, seterusnya.
Kita lihat pada perenggan yang berikutnya di sini. Selesai kita perbincangan tentang doa ini. Baik, seterusnya. Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dia mengingatkan kepada kita bahawa semua bentuk riak adalah syirik. Perbuatan yang kita lakukan, yang tadi kita minta kepada Allah, ya Allah kau lindungi aku supaya aku tak buat perkara syirik yang aku tahu dan kau ampuni aku pada perbuatan syirik yang aku tahu, okey? Bila kita lakukan, itu dipanggil sebagai riak. Bila kita lakukan, ia adalah perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dalam semua amal ibadah kita, solat, puasa, baca Quran, zikir, apa punlah yang kita lakukan, niatkan ia adalah kerana Allah. Bukan kita niatkan ia adalah untuk riak. Riak ni maksudnya ialah kita nak orang pandang kita. Orang puji kita. Orang naik-naikkan nama kita. Sebut-sebutkan nama kita. Sehingga kita jadi orang yang tersohor. Tersohor. Masyhur. Orang kenal. Begitu. Ia kalau inilah yang ada dalam perbuatan kita, maka ia adalah perbuatan syirik. Okey? Yang kita tak sedar itu tadi. Sebab biasanya kita faham syirik ini ialah apabila kita buat perbuatan-perbuatan yang boleh mengeluarkan kita daripada akidah. Faham tak? Biasanya kita akan lihat perbuatan syirik ini sebagai perbuatan yang mana kita sembah pokok, kita jumpa bomoh, macam tu kan. Kita ni ambil tangkal. Kita biasanya memahami syirik adalah dengan maksud yang sedemikian. Tetapi syirik juga, kalau syirik itu juga dilihat apabila seseorang dia meletakkan rasa riak, ujub pada amal perbuatannya yang seharusnya amal perbuatan itu dilakukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala semata. Baik, di sini Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah diletakkan kepada kita dengan satu dalil. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita tentang syirik yang begini. Allah kata, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya in yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Maknanya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan. Kamu itu adalah yang diwahyukan kepadaku bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Siapa, okey, kita fokus kepada yang terakhir di sini. Siapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maknanya kita ini sebagai hamba Allah yang muslimah, bila kita sebagai seorang muslimah yang beriman, kita mengharapkan pertemuan kita dengan Allah di hari kiamat nanti, okey? Maknanya kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang beriman dengan keadaan yang sedemikian, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Kita buat amal soleh, tapi bukan itu sahaja. Allah ingatkan kepada kita, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Kita buat amal soleh itu tadi, tapi kena ingat, dalam amal ibadah itu, dan janganlah dia menyekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Janganlah dia menjadikan amal ibadah yang dia lakukan untuk dia tonjolkan kepada orang ramai sehingga amalan itu dapat menjadikan dia orang yang mendapat pujian manusia kerana dia lakukan ia kerana riak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? So, ayat ini Allah ingatkan kepada kita. Jadi hamba Allah yang beramal ibadah, falyamal amalan salihah. Allah kata hendaklah kalian menjadi orang yang beramal soleh, tapi wala yusyrik, jangan mensyirikkan Tuhan kalian dengan satu apapun ketika kalian melakukan amal soleh itu. Ketika kalian melakukan amal ibadah tersebut. Baik. Kita lihat di sini. Dalam kitab kita menjelaskan pada muka surat yang berikutnya, artinya pada ayat, masih lagi dalam surah Al-Kahfi ayat 110, artinya kerana Allah adalah Tuhan yang satu. Allah itu Maha Esa. Kita tidak ada dua Tuhan. Dalam agama kita kepercayaannya ialah Tuhan yang Esa. Tidak ada Tuhan, iaitu ilah, yang berhak disembah, yang berhak diibadahi melainkan
dia, itu melainkan Allah. Maka sudah sepantasnya ibadah itu semata-mata ditujukan kepada Allah. Sebagaimana wajib mengisahkannya dalam uluhiyah, maka wajib pula mengisahkannya dalam ibadah. Bila kita mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita, uluhiyah tu maksudnya ketuhanannya. Dalam ketuhanan kita ini, dalam kefahaman kita tentang ketuhanan, kita faham bahawa hanya Allah sahaja yang menjadi Tuhan kita. Tidak ada yang selain Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib kita beriman tentang hal itu. Jadi, bila kita melakukan amal ibadah, maka begitulah juga wajib amal ibadah itu dilakukan hanya untuk Tuhan yang satu tersebut, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, amal soleh adalah amal yang tidak terdapat riak di dalamnya. Okey, oleh sebab itu bila kita buat amal soleh yang sepatutnya dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak boleh dilakukan dengan rasa riak. Yang mana dia kata, di dalam amal soleh kita, tidak boleh ada rasa riak. Dalam amal soleh kita, di dalamnya terikat dengan as-sunnah. As-sunnah maksudnya, apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Amal ibadah ini, kita lakukan bukan semata-mata kerana ikhlas. Saya nak bawakan 2 poin di sini, Muslimah. Syarat diterimanya amal ibadah kita ada 2. Satu, ikhlas. Kedua, bertepatan dengan syariat. Bertepatan dengan sunnah. Kita buat amal ibadah ini kalau ia semata-mata dengan ikhlas sahaja, kita akan buat pelbagai macam amal ibadah yang merepek-merepek. Minta maaf saya kata begitu. Amal ibadah yang mana tidak ada dalam syariat. Okey? Kerana apa kita buat? Sebab saya ikhlas kerana Allah lah. Yang penting saya ikhlas. Tak boleh begitu. Semua orang boleh buat. Contoh, kalau saya suka solat, suka hati saya nak solat berapa rakaat. Kan? Saya nak tambah. Solat subuh tadi 2 rakaat. Saya nak tambah sampai 5 rakaat. Sebab saya suka sangat dengan solat subuh. Orang boleh buat begitu, Muslimah. Kerana dia suka sangat dengan amal ibadah itu. Kenapa awak tambah solat subuh sampai jadi 5 rakaat? Sebab saya nak buat kerana ikhlas kepada Allah. Suka hati saya lah. Yang penting saya ikhlas apa? Tak boleh. Sebab itu, bila kita nak beramal ibadah ini, syaratnya bukan semata-mata ikhlas. Tetapi sebagaimana tadi yang kita baca, ia perlu bertepatan dengan as-sunnah. Iaitu bertepatan dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bila tepatlah caranya, kan, solat subuh 2 rakaat, ya begini, tak ada penambahan apa-apa, kan, kita buat betul-betul. Ikut sebagaimana yang Nabi SAW ajarkan, diterimalah amal ibadah kita. Okey, so pegang itu. Amal ibadah, dia bukan hanya semata-mata tentang ikhlas. Tetapi, adakah ia bertepatan dengan syariat? Adakah ia bertepatan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Jika begitulah keadaannya, maka tepatlah amal ibadah kita. Kita kena jaga ya, kemurnian, kesahihan amal ibadah kita. Jangan kita pandai-pandai create amal ibadah. Okey, amal ibadah tak boleh kita create. Yang kita rasa kerana kita suka, kerana kita cinta, kerana kita nak buat. Dia bukan begitu. Tetapi amal ibadah ini dilakukan ialah untuk Allah. Ia perlu didasarkan dengan apa yang diturunkan, diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru tepat dan cantik amal ibadah kita. Barulah kita kata kita betul-betul ikut Nabi, ikut sunnah Nabi SAW. Okey, baik, seterusnya di sini. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an pernah berdoa. Jadi oleh kerana dalam situasi-situasi yang kadang-kadang kita tak perasan kita terbuat perkara syirik dalam amal ibadah kita ini kan, iaitu riak di sini yang kita sedang fokuskan perbincangannya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an dia pernah berdoa. Jadi ini doa bukan doa Nabi. Doa ini adalah doa daripada Umar bin Al-Khattab. Dia kata begini, "Ya Allah, jadikanlah seluruh perbuatan aku termasuk amal soleh. Serta jadikanlah semua itu ikhlas untukmu. Janganlah engkau jadikan sedikit pun dari amal tersebut untuk selain engkau." Itu selain kamu. Doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Okey. Jadi itu doa Umar bin Al-Khattab. Siapa yang nak amalkan boleh, tak ada masalah. Doanya baik. Apa-apa doa yang baik saja kita boleh ucapkan. Tak kiralah. Dia tak semestinya doa itu daripada Nabi SAW ya. Cuma yang terbaik bagi saya. Terbaik bila kita nak berdoa, doanya mestilah daripada Nabi SAW. Kerana doa ini ibadah. Nama doa ini juga ada beberapa perkara yang boleh kita lihat sebagai hal yang ringan, diberikan kelonggaran. Jika lafaznya baik, jika
ianya tidak ada unsur-unsur seruan, yang betul-betul diniatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita minta kepada Allah, dibolehkan untuk kita baca. Contohnya, doa sebagaimana doa Umar bin Al-Khattab. Kan sebab tak semua orang dia hafal doa ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak semua orang dia ingat apa yang diajarkan doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Dan kalaulah kita contoh kita dalam keadaan yang susah, kita dalam keadaan yang sukar, kita nak doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak perlulah kita terus nak cari buku, nak baca doa apa, tak perlu. Doalah apa yang kita rasa kita nak doa kepada Allah. Okey, dia begitu keadaannya. Yang penting di sana doanya adalah doa yang baik. Kan? Kita pernah baca kan hadisnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, selama mana seseorang itu dia berdoa kepada Allah yang tidak ada unsur memutuskan silaturahim, tidak ada unsur dosa dalam doanya, maknanya di situ terpulang. Kita nak doa apa pun, yang penting tidak ada unsur memutuskan silaturahim, tidak ada unsur mensyirikkan Allah tu pastilah ya, tidak ada unsur yang mana ada dosa dalam doa tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan doanya. Potensi doa itu untuk dikabulkan adalah besar. Allah Subhanahu Wa Taala akan dengar, Allah Subhanahu Wa Taala akan terima doa itu. Cuma bila dikabulkan, itu atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, yang penting kena ingat, doa itu tidaklah mengandungi hal-hal yang mensyirikkan Allah, tidaklah mengandungi hal-hal yang dosa, kan, tidak mengandungi perkara-perkara nak memutuskan silaturahim. Baik, syirik dalam ibadah menghilangkan pahala. Syirik dalam ibadah dia boleh menghilangkan pahala ibadah kita. Di mana disebutkan bahkan terkadang pelakunya mendapat hukuman jika amal tersebut termasuk perkara yang wajib dikerjakan. Kita buat satu amal soleh, contohnya kita solat. Solat ini adalah amalan yang diwajibkan kepada setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Bila kita melakukan solat contohnya, kerana manusia, kerana pandangan manusia, amal ibadah itu tidak mendatangkan pahala kepada kita. Bahkan amal perbuatan solat tadilah yang kita buat, yang amal perbuatan wajib itu, ia adalah perbuatan yang mendatangkan hukuman, azab kepada kita. Kerana kita melakukan ia bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kerana nak melihat, kerana nak mendapatkan pandangan manusia. Kerana apa kita mendapatkan hukuman itu tadi? Di sini Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ada jelaskan kepada kita sebab kedudukan perbuatan ini sama saja dengan belum beramal, sehingga pelakunya dihukum kerana dianggap meninggalkan amal tersebut. Seolah-olah orang yang buat amal perbuatan tu tadi kan, contoh dia solat, puasa, bersedekah, baca Al-Quran. Perbuatan-perbuatan ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila kita buat ia bukan kerana Allah, kita tak dapat pahala. Bila tak dapat pahala, kita dapat hukuman. Kenapa kita dapat hukuman? Kerana kita seolah-olah tak buat perbuatan itu langsung. Pahalanya terhapus. Tak ada satu pun pahala yang Allah berikan kepada kita. Dan di sini Imam Ibnul Qayyim kata apa? Sesungguhnya Allah hanya memerintahkan manusia untuk beribadah kepadanya secara ikhlas. Kerana siapa yang tidak ikhlas, bererti dia belum melaksanakan perintah Allah. Jadi sebab itu penting untuk meletakkan keikhlasan dalam hati kita. Sebab itu amat penting untuk kita meletakkan keikhlasan dalam hati kita dan untuk kita menjaga keikhlasan itu agar ia tidak dicemari dengan perbuatan-perbuatan ataupun rasa-rasa riak, yang ada dalam hati kita. Jadi orang yang dia buat satu perbuatan kerana Allah, Allah terima perbuatan itu. Kan Allah berikan pahala dan Allah jauhkan dia daripada azab. Tapi kalau dia buat dalam keadaan yang bukan kerana Allah, Allah hilangkan pahala tersebut. Bahkan Allah berikan kepada dia dengan hukuman. Ini sebagaimana tentang 3 orang yang di hari kiamat kelak Allah berikan kepada mereka dengan hukuman. Sedangkan ketiga-tiga mereka adalah orang yang bukan calang-calangnya. Kan Nabi SAW ada sebutkan tentang 3 orang yang terawal
yang Allah Subhanahu Wa Taala adili, orang yang mati syahid, orang yang baca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkannya kepada orang lain. Ketiga, orang yang dia bersedekah. Okey, tiga orang ini bukan orang yang calang-calangnya muslimah. Mereka adalah orang yang betul dilihat sebagai insan yang hebat kerana amal ibadah mereka. Tetapi di akhirat kelak, bila Allah tanya, bila Allah tunjukkan kepada mereka dengan nikmat-nikmat yang sepatutnya diperoleh oleh mereka yang bersedekah, oleh mereka yang membaca Al-Quran, yang mengajarkan Al-Quran, oleh mereka yang mana mati syahid. Allah tunjukkan kepada mereka, adakah memang betul kalian layak untuk mendapatkan semua ini? Mereka kata, ya wahai Allah, kami layak untuk mendapatkan semua itu. Kerana kami beramal ataupun kami buat semua itu ialah kerana Engkau ya Allah. Tapi Allah itu Maha mengetahui ya. Kita jangan kita tak ada nak bedek-bedek dengan Allah, tak ada nak pusing dengan Allah, tak boleh. Allah itu Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Mungkin masa kita beramal ibadah, orang melihat kita sebagai orang yang seikhlas-ikhlasnya. Tetapi pada pandangan Allah tidak sedemikian. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada mereka, kalian semua engkau bohong. Engkau menjadi orang yang pergi berperang kerana engkau nak orang ramai memanggil engkau sebagai orang yang hebat di medan perang sehingga engkau digelar sebagai seorang pahlawan. Engkau membaca Al-Quran, engkau belajar Al-Quran, engkau belajar agama, engkau belajar semua ini bukan kerana aku. Tapi engkau hendak supaya orang panggil engkau sebagai seorang ilmuwan. Engkau bersedekah bukan kerana aku. Tapi engkau bersedekah kerana engkau ingin digelar sebagai seorang yang dermawan. Itulah yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada mereka di kalangan ahli ibadah ini. Mereka beramal ibadah yang mereka rasa mereka layak untuk mendapatkan pahala itu tadi, tetapi sebenarnya tidak. Kerana apa? Mereka ada rasa riak dalam diri mereka. Sehingga apa yang diperintahkan Allah untuk ketiga-tiga mereka, Allah perintahkan supaya diseret wajah mereka lalu dicampakkan ke dalam api neraka. Kita lihat di situ. Dia beramal ibadah ke tidak? Yes. Dia adalah orang yang beramal ibadah. Beramal ibadah yang kita sebut bukan calang-calangnya. Orang yang mati syahid, orang yang baca Al-Quran, belajar Al-Quran, orang yang belajar ilmu. Kemudian orang yang banyak bersedekah sampai hartanya selesai ya. Sampai hartanya habis tau. Bukan sedekah sikit-sedikit. Tetapi adakah mereka mendapatkan apa yang sepatutnya mereka dapatkan? Allah tak berikan. Kerana apa? Kerana mereka telah melakukan perbuatan syirik iaitu riak dalam amal ibadah mereka. Sehingga seolah-olah mereka tak buat satu benda pun. Seolah-olah mereka tak buat apa pun. Tapi mereka buat tak? Ya, mereka buat. Namun kerana mereka ada rasa riak itu tadi, semuanya hapus. Tak ada satu pun yang tinggal. Akhirnya Allah masukkan mereka ke mana? Syurga ataupun neraka? Allah masukkan mereka ke dalam neraka Allah. Sebab itu di sini, dalam kitab kita diberikan kepada kita dengan satu ayat Al-Quran. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjadikan agama dengan dalam keadaan yang lurus. Surah Al-Bayyinah pada ayat yang kelima. Maknanya Allah perintahkan kita ini beribadah dalam keadaan yang ikhlas. Hanya kepada Allah. Bukan kepada yang selainnya. Tapi kalau mereka buat amal ibadah untuk selainnya, untuk pandangan manusia, itu maksud selainnya, untuk pandangan manusia, pujian manusia, yang ada rasa riak dalam hati mereka, amal ibadah ini bukan untuk Allah. Tapi amal ibadah ini untuk manusia. Sebab itu saya datangkan di sini dengan satu hadis yang lain. Nabi ingatkan kepada kita, orang yang beramal ibadah kerana manusia, kerana makhluk, nanti di hari kiamat, Allah akan perintahkan kita cari orang yang kita nak sangat tunjukkan tu tadi. Kita carilah orang yang mana kita nak sangat dia dengar dan puji kita. Dan Allah suruh kita cari orang itu, minta pahala daripada orang-orang itu semua. Kita nak cari mana muslimah?
Kita pun tak tahu kita nak riak untuk siapa tu kan. Mana satu siapa nama tak kenal pun kita. Yang penting kita tahu waktu kita buat amal ibadah tu kita nak orang puji kita. Tapi siapa yang memuji kita? Entahlah, tak tahu, wallahu alam. Tapi sekarang dekat hari kiamat nanti nak cari siapa? Allah perintahkan, nak pahala? Cari. Cari orang-orang yang kau nak riakkan sangat tu, minta mereka, boleh tak kau bagi aku pahala? Agak-agak mereka nak beri ke pahala pada kita? Mereka tak mampu, Muslimah. Mereka tak mampu nak beri pahala tu pada kita. Kalau kita jumpa pun kan, contoh, aku hari tu riak sangat dengan Ustazah Sakinah, aku nak jumpalah dengan dia. Jumpa saya contohnya kan, Ustazah boleh tak bagi saya pahala? Saya tak mampu nak beri pahala. Saya kata, saya nak bagi pahala pada awak. Saya pun tak tahu macam mana nasib saya kat sini. Betul kan? Saya pun tak tahu amal ibadah saya macam mana. Nak bagi pahala pada awak. Pahala saya entah macam mana ni. Semua orang akan kata gitu kepada kita. Jadi adakah ia perbuatan yang berbaloi bila kita buat amal ibadah ini kerana manusia? Tak berbaloi langsung. Dekat dunia amal ibadah itu dia seperti sesuatu yang tak diterima oleh Allah SWT. Dia seperti sesuatu yang kita tak amalkan. Kan? Penat-penat buat itu ini tapi Allah tak terima. Tak dapat pahala. Bahkan masuk dalam api neraka. Kemudian kita pula nak pergi cari orang. Dekat hari kiamat Allah perintahkan kita carilah siapa orang yang boleh beri pada kita pahala. Dan sampai-sampai jumpa tak dapat pula pahala itu. Orang bahkan lari daripada kita. Siapa pula engkau ni aku nak bagi pahala kat engkau? Ia adalah perbuatan ataupun sesuatu yang kita usahakan benar-benar. Kita akan rasa di hari kiamat kelak, kenapalah dulu masa aku hidup, dalam hidup ini singkat Muslimah. Aku hidup ni, ya Allah, aku buat kerana manusia. Dah lah nak buat amal ibadah ini susah. Kita buat pula kerana manusia, tak dapat satu pun. Tak ada points cakap kan. Tak ada satu points pun kita dapat. Kita earn apa-apa pun dalam amal ibadah itu. Sangat sayang, sangat rugi bila kita melakukan amal ibadah kerana riak itu tadi. Inilah yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan dalam surah Al-Bayyinah itu tadi. Surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Siapa saja yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah, bererti belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bahkan apa yang dikerjakannya itu sama sekali tidak diperintahkan. Maka dari itu tidak dibenarkan dan tidak akan diterima. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman dalam sebuah hadis qudsi. Allah kata begini. Ini hadis qudsi Muslimah, hadis riwayat Imam Muslim. Hadisnya sahih, tidak menjadi sebarang pertikaian di situ. Hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i anisyirki." Aku adalah zat yang tidak memerlukan sekutu dari perbuatan syirik. Maknanya Allah tak perlukan kita ni meletakkan sesuatu selain Allah untuk bantu Allah, untuk tolong Allah, untuk menjadikan Allah itu Tuhan yang lebih hebat. Allah tak perlukan second opinion. Contoh macam tu. Allah tak perlukan itu. Allah tak perlukan yang kedua, ketiga, keempat, kelima ataupun yang keberapa pun untuk menguatkan diri dia, untuk menjadi untuk menguatkan zatnya, untuk menguatkan dia sebagai Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Perkasa, Tuhan yang Maha segala-galanya. Allah kata, aku tak perlukan semua itu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi. Allah kata, siapa yang buat satu amalan di mana dalam amalan itu dia lakukan dan dia letakkan kesyirikan dalam amalannya, yang dia letakkan bersama dengan aku dalam amalannya. Contoh, kita solat, yelah aku solat ni kerana Allah, tapi aku nak juga pandangan manusia. Ini maknanya kita meletakkan kedua-dua niat itu dalam perbuatan kita. Allah kata kalau begitulah keadaannya, taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia. Allah akan tinggalkan kita Muslimah. Kalau kita buat amal ibadah kita yang kita buat kerana riak pada manusia, aku tinggalkan manusia itu, aku tinggalkan hamba itu dan kesyirikannya. Pergilah engkau dengan riak engkau, carilah pandangan manusia, carilah siapa yang kau nak itu, biarlah engkau dengan mereka. Aku tinggalkan engkau. Aku maknanya Allah kata, kalau dalam kitab ini Allah gunakan perkataan wa ana minhu bari. Okey, dalam kitab kita memiliki lafaz yang sedikit berbeza di situ tapi memiliki maksud yang sama. Tak salah pun apa yang ada dalam slide saya dan apa yang ada dalam kitab ini. Dalam kitab ini
Allah menggunakan lafaz wa ana minhu bari. Aku berlepas diri daripada dia. Maknanya Allah tak nak ada kena-mengena dengan kita bila kita buat satu amal ibadah yang mana mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kita meletakkan riak dalam amal ibadah itu. Riak adalah syirik yang tersembunyi. Okey, riak adalah syirik yang kadang-kadang kita tak perasan apa salah aku buat benda tu. Kenapa aku buat? Kenapa aku nak pandangan manusia? Sedangkan aku tahu bahawa manusia ni tak boleh berikan apa-apa. Manusia ni tak boleh berikan manfaat dan mudarat. Kan kita tahu itu. Adakah manusia itu boleh memberikan manfaat kepada kita? Adakah dia boleh menolak mudarat daripada diri kita? Manusia itu tak boleh buat apa-apa untuk diri kita. Hanya Allah sahaja yang boleh beri. Contoh, adakah manusia itu boleh berikan pahala kepada kita? Adakah manusia itu boleh mengampunkan dosa-dosa kita? Tak. Manusia tak boleh buat perkara itu. Hanya Allah sahaja yang boleh melakukannya. Sebab itu di sini kita perlu buat amal ibadah ikhlas kerana Allah. Tidak boleh dilakukan ia untuk selain Allah. Jika begitulah keadaannya, inilah janji Allah. Allah janji kepada kita, aku akan tinggalkan dia. Aku akan biarkan dia, pergilah engkau dengan kesyirikan-kesyirikan yang engkau lakukan. Aku tak ada kena-mengena dengan orang itu. Sedangkan kita tahu muslimah, hidup kita amat perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapalah kita tanpa Allah? Kena ingat itu. Kita nothing. Okey? Kita tak ada apa-apa kalau kita ni tak ada Allah. Kerana apa? Lihat saja pada diri kita. Daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki, semuanya milik Allah. Tak ada satu pun yang menjadi milik kita. Tak ada satu pun yang menjadi milik kita. Berani nak kata itu milik kita? Kita tak berani muslimah. Suara yang saya ada ni milik Allah. Bila kita batuk je, kan, dah terkehil ke apa kan, susah kita. Kita tak ada kawal. Itu yang Allah berikan, itu yang Allah takdirkan, itu yang Allah nak berlaku pada diri kita. Sebab kita ni berada dalam tangan Allah. Berada dalam kekuasaan Allah. Tak ada satu pun yang menjadi milik kita. Kita tak berkuasa. Kita lemah sangat-sangat. Sebab kita hamba Allah. Tapi kalau kita berani melakukan satu perbuatan amal ibadah ini untuk selain Allah. Bayangkan bila Allah Subhanahu Wa Taala meninggalkan kita. Apa yang kita ada? Kita tak ada apa-apa. Kan kita ada, yang tinggal pada kita hanyalah kerugian. Yang tinggal kepada kita hanya perkara yang sia-sia. Pahala tak dapat, rahmat Allah tak ada, keredaan Allah tak ada. Allah tinggalkan kita macam tu saja. Hanya kerana apa? Kita kejarkan pandangan manusia. Betul kata Allah dalam hadis ini. Kalau itu yang kau kejarkan, kalau kita kejarkan pandangan manusia, kalau kita kejarkan pujian manusia, kejarlah. Allah tak kejar orang yang begini. Allah biarkan. Larilah engkau. Pergilah engkau kepada mereka. Kau nak jadi apa? Jadilah. Senang kata Allah telantarkan kita, Allah biarkan kita. Dan kita tidak mahu menjadi hamba Allah yang ditelantarkan. Ingat doa Nabi. Nabi selalu doa apa dia? Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. La ilaha illa ant. Itu doa Nabi. Hatta seorang Nabi pun minta kepada Allah. Ya Allah, yang maha berkuasa, yang maha hidup, yang maha berkuasa mengaturkan urusan manusia. Hanya kepada engkau, aku memohon pertolongan. Sebab kita tak boleh minta tolong kepada orang lain muslimah. Kita hanya ada Allah yang boleh menentukan setiap urusan kehidupan kita. Kita minta kepada Allah, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan kau jangan tinggalkan aku, dan kau jangan wakilkan aku untuk diri aku. Walaupun sekelip mata. Kenapa kita minta begitu? Kenapa Nabi ajarkan kita begitu? Kenapa Nabi SAW berdoa begitu kepada Allah? Kerana Nabi pun tahu dia tak boleh buat apa-apa. Kerana dia seorang Nabi, sebagai seorang Nabi, dia pun tahu bahawa dia tak boleh nak uruskan dirinya sendiri. Semuanya adalah kerana Allah. Allah yang mengaturkan, Allah yang menentukan. Kalau kita sombong, kita rasa aku boleh buat semua sendiri, aku boleh aturkan semua sendiri, aku tak perlukan Allah. Silakan.
Tak ada siapa yang halang. Tapi rasailah kerugiannya. Rasailah betapa peritnya orang yang jauh daripada rahmat Allah. Sebab itu Nabi tutup doa itu dengan La ilaha illa anta. Kerana tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Begitulah ya muslimah dalam hidup kita. Amal ibadah ini hanya untuk Allah. Kerana tidak ada Tuhan melainkan Allah yang layak untuk kita sembah, yang layak untuk kita panjatkan doa kita, yang layak untuk kita harapkan pahala, yang layak untuk menyelamatkan kita di hari kiamat kelak. Okey muslimah, itu sahaja pengajian kita untuk pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan, motivasi diri untuk terus-terusan beramal soleh dengan seikhlas-ikhlasnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita menjadi seorang muslimah yang benar-benar jiwanya sentiasa bersih daripada perbuatan-perbuatan riak, ujub, takbur dan segala-galanya perasaan-perasaan hati ataupun penyakit-penyakit hati yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jaga kita. Biasakan berdoa dengan doa tadi, okey, agar Allah Subhanahu Wa Taala pelihara kita daripada sebarang perbuatan-perbuatan yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Minggu hadapan adalah kuliah kita yang terakhir. Kita akan menyambung perbincangan kita pada pagi ini dan kita akan lihat bagaimana saya menutup perbincangan ini nanti pada minggu hadapan. Kita belum selesai lagi ya perbincangan untuk topik ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu pada masa akan datang. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.